Malaysia. Kita lihat pergerakan. Apabila mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Malaysia masih mewarisi ciri-ciri Arab British, tetapi mula melakukan reformasi. Itu pada 1956 ada laporan Razak, 1979 ada laporan Kabinet, 1980 pelaksanaan KBSA, 1988 pelaksanaan KBSN. Dan reformasi selepas 80-an adalah berdasarkan SPN. Apabila wawasan 2020 diumumkan, dia mendorong kepada pengajaran kemahiran berfikir di sekolah pada tahun 1993 dan maktab perguruan pada tahun 1994. Objektif pendidikan adalah untuk memajukan daya intelektual belajar supaya mempunyai pemikiran rasional, kritikal, dan kreatif. Untuk menekankan kepentingan pengajaran kemahiran berfikir, Kementerian Pendidikan telah melaksanakan KBSN pada tahun 1988. Itu menghendaki guru-guru menggunakan kaedah pengajaran dan teknik yang boleh memperkembangkan keupayaan pemikiran pelajar. Pada tahun 1993 telah mengenal pastikan 4 model kemahiran berfikir yang boleh diajar dalam bilik belajar, yaitu Boston Model, KWHL Model, yaitu K for Knowledge, W for What, and H for How, L for Learn. Dan kod 1, kod 4, kod 1 ialah untuk memperluaskan persepsi, kod 4 ialah pemikiran kredit dan lateral, dan satu lagi model ialah PILDS, iaitu Program Instruction in the Learning of Thinking Skills. Ia dicipta daripada 2 orang ahli akademik tempatan, iaitu Arul Phillips dan Fatimah Hashim, yang mengumumkan satu polisi di mana pada tahun 2000 terdapat minimum 60% soalan pemeriksaan awam akan menguji pemikiran kredit dan analitik pelajar. Dan the Third Outline Perspective Plan 2001 hingga 2010 telah diluluskan di Parlimen pada 3 April 2001. Dalam rancangan ini, Malaysia memfokuskan dalam tempoh ini Malaysia akan mencapai knowledge-based economy, iaitu ekonomi berasaskan pengetahuan, iaitu lebih pentingkan ICT dan teknologi tinggi. Oleh itu, dia menyatakan rakyat memerlukan hebat untuk mencapai knowledge-based economy ini. Mengubah suai sistem pendidikan untuk menggalakkan pemikiran rasional dan analitik, mencadangkan kemahiran moden perlu bagi semua pelajar. Kemahiran moden itu ialah pemikiran yang tepat dan rasional, pemikiran logik, pemikiran kritikal, dan keakulan. Dan mencadangkan berbagai strategi teknik dan aktiviti yang boleh digunakan untuk mengajar kemahiran berfikir. Guru-guru dari berbagai daerah dipilih dan dikenali sebagai key personnel, dibedakan dengan pengajaran. Lepas itu, key personnel ini akan sampaikan pengalaman dan pengetahuan mereka di daerah masing-masing. Dan seterusnya, guru yang terlibat dalam kursus atau latihan akan sampaikan pengetahuan mereka kepada guru-guru di sekolah masing-masing. Model rancangan pengajaran kemahiran berfikir diedarkan kepada guru-guru. Teknik PNP dengan menggunakan otak kiri dan kanan diedarkan, dan penulis buku teks digalakkan memasukkan kemahiran berfikir dalam faham mereka. Oleh sini kita lihat kajian tentang kemahiran berfikir. Saya telah ambil 3 kajian antara tahun 1995 hingga 2006. Yang pertama ialah satu kajian ialah kemahiran berfikir secara kritis dan kredit dalam PNP Bahasa Melayu di
sekolah menengah. Ini dijalankan oleh Rafi bin Haji Mustafa dari Jemaah Nazil sekolah pada tahun 1995. Selama 657 orang guru PM di 185 luas sekolah menengah dari seluruh negara terlibat. Guru yang diperhatikan melibatkan pengajaran di tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Didapati pengetahuan tentang kemarahan berpikir dalam proses PMP di kalangan guru masih rendah. Majoriti guru tidak jelas tentang kaedah penerapan unsur kemarahan berpikir dalam proses PMP. Sebagai unsur kemarahan berpikir tergambar dalam aktiviti set industri hanya 40%, pengajaran 45%, penjualan 50%, aktiviti PMP 55%. Dan kajian yang kedua adalah pengajaran hebat kesediaan guru mengendalikan proses PMP. Kajian ini dijalankan oleh Prof. Rajendra dari UPSI pada tahun 2001. Sebuah daerah di Negeri Selangor terdapat 22 ruas sekolah menengah dengan 93% daripada semua guru yang mengajar PM dan PI di tingkatan 2. Didapati guru-guru percaya mereka kurang bersedia dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran pedagogi, dan sikap untuk mengajar hebat. Kesannya ialah proses PMP di bilik belajar masih berpusatkan guru. Sebanyak 90% soalan yang dikemukakan oleh guru adalah pada aras rendah. Kajian yang ketiga ialah penjualan guru pembangkit pemikiran aras tinggi murid. Ini dijalankan oleh S. Subramanian dari UN pada tahun 2006. Ia melibatkan 5 orang guru BM tahun 5 dan murid-murid mereka di 5 buah sekolah kebangsaan di zon bangsa Kelang. Didapati guru-guru lebih banyak menggunakan soalan-soalan konvergen, itu soalan aras rendah. Corak penjualan mereka adalah semakin tinggi aras kolektifnya, semakin kurang bilangan soalannya. Dari 3 kajian ini, kita dapati selama 13 tahun kemarin berpikir dilaksanakan, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Sekarang saya